Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, dengan berkat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya, dengan keramat dan hikmat kedua ibu bapa kita, sama-sama dapat kita berada dalam ruang maya ini untuk kita memanfaatkan sedikit sebanyak daripada ilmu Allah Ta'ala untuk manfaat kita bersama sebagai satu peringatan kepada diri saya yang lebih utama dan juga peringatan untuk kita bersama insya-Allah. Bagi memberkati sesi kita pada malam ini, marilah kita sama-sama menghadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya serta ahli keluarga baginda dan juga para sahabat, syuhada, siddiqin, us-salihin, guru-guru kita, kedua ibu bapa kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kepada diri kita dan juga muslimin muslimat yang masih hidup dan juga yang telah meninggalkan kita, bi barakati bisri al-Fatihah. Bersyukur kita banyak-banyak kepada Allah Ta'ala diberikan ruang dan waktu untuk kita bertemu dalam keadaan suasana kita yang serba mencabar ini, namun berbanyak-banyak syukurlah kita dalam suasana kita dapat bernafas lagi di Mayapada ini untuk kita meneruskan tanggungjawab kita lah sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai khalifah di muka bumi ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tidaklah saya berhajat untuk saya bercakap mengajar tuan-tuan pula ya, tetapi sekadar memenuhi satu tanggungjawab pada peluang yang ada ini untuk kita kongsi-kongsikan. Barang yang elok kita kongsikan, barang yang tidak elok kita jadikan sepadan. Moga-moga kita akan mendapat manfaat dan juga faedah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah hakikat yang dimaksudkan dengan keberkatan tu? Tapi umumnya orang Melayu ini diambil perkataan tersebut daripada bahasa Arab kan? Dia memang tahulah. Dia memang tahu. Kalau sebut berkat tu dia memang tahu. Ya. Berkat ni satu istilah ya, merujuk kepada bermaksud rahmat, macam restu, bersempena tentang sesuatu. Bersempena tentang sesuatu. Tu maksud berkat lah. Secara umumnya begitu. Jadi dalam konteks kita ni pula, apa dia? Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil apa lagi? Dengan berkat sekian. Orang putih kata blessing. Orang putih kata blessing. Kan? Jadi kalau kita baca ayat Quran, dengan berkat ayat Quran yang aku baca, tu, dengan berkat doa yang aku baca, dengan berkat Sayyidina Ali, kan, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan restu kedua orang tuaku, macam itu, dengan berkat doa tok guru, macam itu, dengan berkat doa orang saleh, macam itu, kan. Biar kita tahu dulu, yang kita nak sebut berkat. Kita main hantam je pun tak jadi juga. Apa benda lah berkat sebenarnya. Kita ni tuan-tuan semua kan, bukannya kita ni nak kena tahu, kita nak jawab persoalan orang lain. Kita ni bila bab ilmu ni kan, aku nak tahu sesuatu, aku nak hafal sesuatu, aku nak ingat tentang sesuatu tu, nanti kalau orang tanya, aku boleh jawab. Itu kalau bab keilmuan, kita nak membandingkan, kita nak berlawan dengan orang ataupun kita nak menunjukkan diri kita inilah yang megah. Memang ada orang akan cakap macam tu. Dia suka memang macam tu. PL orang dia macam-macam.
nak mengetahui tentang satu-satu ilmu, kita jenuh, kita nak bermujadalah, kita nak nak bermunaqasyah pula dengan orang, nak berbincang dengan orang menunjukkan kita hebat. Tidak macam itu. Biarlah kita mengetahui akan sesuatu itu untuk kebaikan diri kita, untuk apa orang kata, untuk kelebihan pada diri kita yang utamanya. Nanti kalau ada orang tanya, kita boleh jawab. Bukan kita nak membangga diri dengan ilmu yang kita ada. Biar kita faham betul-betul dulu supaya sesuatu itu bila ada persoalan timbul, kita boleh jawab berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang kita ada. Itu dia. Itu yang paling penting sekali lah. Bila orang tanya apa berkat sebenarnya, kita boleh jawab berkat ni macam ni, bla 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 bla. Kita jawab lah. Apa yang kita tahu, apa yang kita faham. Tapi orang Melayu ni, umumnya dia tahu lah. Dia tahu lah. InsyaAllah dia tahu. Dia tahu. Dia kalau dia ambil air penawar kat ustaz ke, kat tok guru ke, dia tahulah nak ambil berkat. Berkat. Bukan dia tak boleh baca, dia boleh baca. Doa sama juga yang tok guru tu baca. Tapi kalau orang soleh ni, dia dekat dengan Tuhan, doa dia makbul lah. Itu namakan berkat bersempena dengan kesolehan dia. Allah makbulkan hajat orang yang minta. Apatah lagi Nabi Muhammad SAW. Berkat Nabi Muhammad SAW. Berkat junjungan baginda. Berkat junjungan besar. Syafaat lain. Berkat lain. Nabi Muhammad dua-dua sekali kita dapat, insyaAllah. Jalannya selawat lah kan. Tak ada jalan lain lah. Jalan shortcut tak ada, selawat. Jadi berkat Nabi Muhammad pun ada. Syafaat Nabi Muhammad pun ada. Berkat pada kita. Makhluk ada? Ada, makhluk ada. Mak bapak kita sebut restu. Dengan berkat doa mak bapak aku. Macam tu. Dengan restu mak bapak aku. Macam tu. Restu ni kadang-kadang kita boleh masukkan dengan izin. Kadang-kadang kita boleh masukkan dengan dia punya doa keberkatan. Doa yang tak terhijab daripada mak bapak kita. Mak kita terutamanya kan. Ada pendapat mengatakan apa? Bila meninggallah ibu kita, maka hilanglah satu keberkatan dalam hidup. Tu ada pula pendapat mengatakan. Apa nak katanya tu? Itu seolah-olah lah. Allah Ta'ala ni yang doa yang paling dia nak dengar sekali doa yang tak ada hijab ni, doa mak kita. Sebab mak bapak kita ni tak boleh dahaka kepada kedua-duanya, kita tak boleh. Berbuat baiklah walau macam mana pun. Soal dosa tu dia dengan Tuhan, mak bapak kita dengan Tuhan dia lah. Kan, soal kita sebagai anak, kita buatlah yang patut untuk kita hikmat daripada mak bapak kita. Padanya ada keberkatan, padanya ada sesuatu yang kita tak tahu akan berlaku pada kita di kemudian hari. Yang kita cerita hari ni, kita hari akan datang esok. Koklah anak kita tak nak jaga kita ke, anak kita nak jaga kita ke, tengoklah apa yang kita buat pada kedua ibu bapa kita masa kita hidup. Kita tak ada susah kalau kita faham satu bab, senang je. Kan, kita faham satu bab, minta ke mak bapak kita doa untuk kita. Kita keluar je rumah kita, mak bapak kita jadikan asal-usul mak bapak kita juga badan kita kan. Apa yang kita ada ni, mak bapak kita asal-usulnya. Doa mak bapak kita tu Tuhan makbul je, minta doa je. Sebab tu orang kata kalau ingat sesuatu tu, selain daripada kita minta berkat Nabi, kita minta berkat mak bapak kita dengan guru kita lah. Macam tu. InsyaAllah lah, segala yang kita nak buat, urusan kita dipermudahkan. Berbuat baik dengan amalan, dengan perbuatan, dengan doa tu, cukup. Betul lah tu. Kadang-kadang kita ingat saja, kita bayangkan saja pun, cukup lah. Macam tu lah kehebatan mak bapak kita, berkat mak bapak kita. Ya, ini tak cerita Nabi Muhammad SAW. Berkat Nabi Muhammad SAW, kita tahu dah semua. Itu mungkin masuk sesi lain lah kita nak cerita. Ini cerita ni awal-awal ni, minit-minit awal ni kita nak cerita pasal apa berkat dia dulu. Berkat guru kita. Berkat guru kita. Kenapa kita nak kata berkat guru kita? Kot lah ada guru masing-masing, guru matematik, guru guru sejarah, guru juga kan? Sebab apa? Setiap orang yang mengajar kita tu memberi ilmu, itulah guru kita. Tapi guru yang kita maksudkan ni guru yang boleh membawa kita mengenal Tuhan kita lah. Ilmu agama lah khasnya. Habis ilmu-ilmu lain tu bukan guru. Guru lah juga. Sebab ilmu tu hak Allah Ta'ala kan. Guru lah juga. Hormat kepada dia. Ada berkatnya juga. Ada kan. Kalau dia kafir,
Hormatlah kepada dia. Ilmu kita dapat lalu kepada dia. Hormat kita kepada guru, tumpahan ilmu Allah Ta'ala tu dapat kepada kita. Sebab tu kita cakap kalau kita buat kurang lebih yang cikgu kita, ilmu tu tak ada berkat. Nampak kita, ilmu tu tak ada berkat. Itu ilmu akademik pun. Nah, kalau dia kafir sekalipun, hormatlah ke dia. Apatah lagi kalau dia Islam membawa kita kepada satu yang elok kan. Kalau guru yang boleh membawa kita jalan memahami agama dengan sebenarnya, apatah lagi kan. Lagilah kita jagalah dia. Kadang-kadang apa lagi? Guru yang boleh membuka mata, membuka minda kita, memberi kepahaman dari dalam pemahaman agama kita tentang aspek ketuhanan. Apatah lagi guru yang mursyid contohnya kan. Itu dah tentu ada berkatnya. Sebab kita tahulah tok guru tu dia punya amalan dia tahulah. Dia pun soleh, amalan dia soleh. Kan? Kita tahu dengan guru kita. Lebih dekat dia kepada Tuhan. InsyaAllah lah. Berkatnya tu tumpang aja pun. Dia doa kita dapatlah sekali. Alhamdulillah. Habis kawan kita ada berkat tak? Kawan ni kita bukan kata berkat. Kita kata doa. Doa dia. Tak kira kawan kita macam mana pun. Almar'u mir'atun li akhihi. Seseorang itu adalah cerminan bagi dirinya. Kawan kita ni. Benda tu dengan kawan-kawan ni, jangan kita buat sebarang-sebarang. Bila dia cakap satu-satu, kau ni bagus lah. Cakap dalam hati kita, amin. Jangan cakap kat dia, amin. Pelik lah pula. Cakap hati dia, amin. Walaupun bergurau. Baguslah kau ni. Banyaklah duit kau ni. Kau belanja aku yang murah rezeki kau. Cakap dalam hati kita, amin. Itu doa untuk kita. Kita kalau kawan-kawan, walaupun kita bergurau banyak dengan dia, mesti ada manfaat pada diri kita kan. Itu doa yang baik untuk kita. Yang baik kita letak tepi jadi batu sempadan. Jangan kita ikut. Yang tak baik kita buat sempadan. Yang baik kita ikutlah. Doa untuk dia. Dapat kepada kita. Tu dia benarnya. Tapi kawan-kawan nanti dekat akhirat nanti, boleh jadi dialah yang keluarkan kita daripada lubang neraka. Tu. Suatu hari nanti kita masuk syurga dah. Minta tolong kepada Allah Ta'ala. Mana kawan-kawan aku, kita tanya kan. Kawan-kawan tak ada, tak masuk syurga. Pergi mana? Masuk ke neraka. Kita minta izin Allah Ta'ala. Wahai Allah Ta'ala, mohon kepadamu, wahai Tuhan, aku nak pergi selamat kawan-kawan aku daripada lubang-lubang neraka tu. Kita panggil satu-satu kawan kita. Allah Ta'ala bagi izin keluar syurga, boleh tarik kawan kita satu-satu. Itu namanya syafaat kawan-kawan. Ini kalau orang tak tahu hakikat berkawan, dia buat lebih kurang dengan kawan dia. Itu saya pesan lah kat diri saya lah kan. Kok mana pun kawan kita, baik ke tak baik ke, bagus ke tak bagus ke, kita belum tentu manfaat yang ada pada dia dapat tempias kepada kita. Kalau tak dunia, ke akhirat. Lepas tu kawan jangan buat lebih kurang. Hormat kat dia. Itu kita katakan doa kawan-kawan. Berkat kawan-kawan nanti tumpah kat kita. Fahamlah sikit-sikit dah. Makna kita keberkatan. Baru makna berkat. Tumpang baik. Orang kata tumpang baik. Tumpang baik. Tumpang restu. Blessing. Itu berkatan. Jadi keberkatan pada ayat Quran yang kita baca. Kemuliaan umat Muhammad SAW ni, umat Nabi Muhammad SAW ini, bila dia baca saja ayat Quran, dia dapat faedah. Begitu. Hadis Nabi mengatakan, tak aku katakan alif lam mim tu, satu huruf dapat 10 kali kadar kebajikan. Baca saja satu huruf. Alif lam mim. Kalau kita nak kira daripada alif sampai ya, daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, berbanyak huruf dah kita baca. Kalau kita nak cerita pahala lah, tak terkira pahala. Ini cerita baca. Ini cerita sebut. Dapat manfaat faedah dia. Dengan berkat ayat Quran yang aku baca, maka sembuhlah si Fulan bin si Fulan ini. Adakah Quran, adakah ayat tu yang menyembuhkan dia? Tidak. Yang maha menyembuhkan itu tetaplah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang salah faham. Dia baca ayat tu, baca ayat ni. Baca doa tu, baca doa ni. Doa tu kita minta.
baca ayat tu nak sembuhkan. Tak ada, ayat tu jadi wasilah saja. Jadi wasilah saja. Jadi perantaraan saja. Jadi sebab saja. Tapi hakikat penyembuhan terhadap sesuatu itu tetap hak Allah Ta'ala. Hakikat berjaya tentang sesuatu itu tetap hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian orang tanya kita balik, habis tu pasal apa kita nak doa? Pasal apa kita nak baca ayat tu? Iyalah, kan kita nak kata jadi alat je. Lepas tu dia tanya kita balik, habis kalau tak ada alat tak boleh? Boleh? Terpulanglah kat awak nak buat macam mana? Boleh saja. Tak ada yang tak boleh. Tapi bukankah lebih baik kita baca? Setiap satu huruf dah dapat pahala dah kan? Tu. Bila kita baca, sangkutkan hakikat apa yang kita baca, hakikat tujuan itu kerana Allah Ta'ala. Barulah kepada sesuatu itu menjadi makbul dan juga menjadi Allah Ta'ala terima apa yang kita hajatkan. Kenapa dia ni makbul? Kenapa dia ni tak makbul? Baca sama. Kalau nak jawab mudah lagi senang. Terpulang kat Allah Ta'ala lah nak makbul. Itu jawabnya lah kan. Senanglah jawabnya. Tapi takkanlah nak jawab macam itu. Kita jawab macam mana? Jawab elok-elok kalau kawan tanya. Jangan pelecehkan dia. Jadi kenapa dia cakap makbul? Kenapa dia jadi? Barulah dia cakap sekian. Aku baca ni. Kerana ni Allah Ta'ala lah yang maha menyembuhkan. Bukannya saya pun. Tengok orang dulu-dulu dia cakap berlapik kan. Bukan saya yang buat ni. Saya tiup aja air tu. Baca pun baca ayat-ayat Quran je saya baca. Orang merendah diri. Tapi tetap dipulangkan kembali kepada Tuhan punya ayat. Tu dia. Itulah dia keberkataan ayat Quran. Lebihlah dapat umat Muhammad ni. Baca pun dapat pahala. Dapat tingkat kedua. Faham pula lagi. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau melihat bagaimanakah unta itu dijadikan? Banyak-banyak binatang, unta juga yang Tuhan suruh kita tengok. Pasal apa? Ni Tuhan kata suruh kita faham apa yang Tuhan cakap. Baca tak edit lah. Dah baca, dapat tingkat satu lagi lah. Cuba faham. Faham je. Kita orang Melayu dah. Kita orang Melayu, baca macam mana? Kita baca tafsir, kita baca tarjamah. Tarjamah. Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Tapi saya baca terjemah. Dapat pahala tak Ustaz? Barang baik diberi pahala, nama pun istilahnya pun. Barang tak baik diberikan dosa. Apa saja kebaikan yang kita buat, tak boleh baca Quran, baca terjemahan, dapat juga pahala juga. Dia dapat sesuatu yang manfaat pada diri dia, faham. Dia tahu dulu, belum faham lagi. Dah tahu, nak faham, mesti ada orang bimbing lah dia. Dia tanyalah kat ustaz, saya tak faham lah ni ayat ni. Macam apa? Macam ada bertindih-tindih pula. Fas'alu ahla zikra in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, tanyalah pada orang yang tahu. Jangan buat-buat tahu. Yang maha pandai itu Tuhan, yang tak pandai itu kita. Selagi mana kita mengaku kita bodoh, maka yang pandai itulah Tuhan, maka Tuhan bagi kita pandailah. Macam itu. Kalau kita mengaku kita tak pandai, Tuhan bagilah kita tahu sikit-sikit. Dah kita mengaku kita bodoh kan? Yang maha pandai itu, yang maha bijaksana Allah Ta'ala, dia bagilah kepada hamba yang dia nak. Jadi jangan kita buat-buat tahu. Setitik dakwat pen kita ni, yang kita tahu ni, satu dunia ni, tak boleh terlawan dengan ilmu Allah Ta'ala. Seluas lautan pun tak boleh nak kita nak lawan. Allah Ta'ala tu maha mengetahui dan juga maha luas ilmu pengetahuannya. Kita tahu sikit je pun, belajar tauhid. Tu dia. Orang lain macam tak belajar tauhid ke? Tak boleh lah macam itu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbincang. Lebih dengan kurang, bukan kerja kita nak ukur. Kita bincang-bincang. Itu namanya apa? Bertukar-tukar, peringatan. Fazakir innama anta muzakir. Baik ingat-ingatlah kamu, sebab kamu itu orang yang memberi peringatan. Macam itu. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berpesan-pesan ke arah kebenaran, berpesan-pesan dengan sabar. Lebih baiklah kita jadi manusia yang kita tak tahu. Tapi kalau ada berlaku kemungkaran, kita jangan duduk diam. Nanti bala tu dengan kita sekali dapat. Tapi kalau orang nak belajar dengan kita, jangan kita kedekut ilmu. Bagi tahu kat dia mana-mana patut yang dia nak.
Itulah kita tengok macam mana lah keadaan orang-orang. Ini kita cerita ni orang kawan-kawan kita yang rapat dengan kita. Belum kita cerita dengan orang-orang kat luar sana tu. Macam mana tu yang kita nak betulkan? Tanggungjawab siapa? Bab agama ni bukan kita ustaz-ustazah dia. Kalau kita tahu benda yang benar, kita betul, kita baguskan. Kalau kata benda yang salah, kita cakap salah. Sebab itu tanggungjawab khalifah. Khalifah dia kena jawab lah dengan Tuhan. Tu maknanya manusia. Tapi ada hemah. Apa maksud hemah? Bertegur dengan bijaksana. Cakap dengan elok-elok. Itu ada skill dakwah lah. Methodology of dakwah ke. Jangan kita tegur kawan-kawan kita sampai dia kecil hati. Bila kecil hati dia jauh dengan kita, siapa rugi? Kita tak rugi. Dia lah rugi, kesian ke dia. Jadi jangan kita buruk sangka lah. Habislah cerita. Jadi Quran ni dia kena faham. Nak faham kena rujuk kat orang. Perujuk orang yang lebih tahu. Kan? Tak boleh kita ikut je tafsir. Ikut tafsir, dah baca, dah faham. Okey, rujuk. Tak faham lah ayat ni. Boleh tak bagi penjelasan? Oh macam ni. Okey. Masuk peringkat ketiga. Ini semua nak dapat jalan berkat kan? Berkat ayat Quran. Berkat amalan. Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Mudah bagi orang nak menghafalnya. Quran Allah Ta'ala bagi jaminan. Lepas tu kita orang Melayu, kita kata susahlah nak hafal Quran sebab kita orang Melayu. Habis yang Fatihah kita hafal tu bukan bahasa Arab. Kenapa boleh? Oh sebab dia buat semayang. Okey. Habis surah An-Nas, Quran A'udzu Binas. Hari-hari ke kau baca dalam semayang? Tak baca juga kan? Tapi kenapa boleh ingat masa kecil sampai dah tua boleh ingat? Sebab kita ada usaha nak hafal. Sekurang-kurangnya surah lazim dah. Surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. InsyaAllah pelan-pelan. Bukannya kita nak hafal. Dapat hafal 30 juzuk, Alhamdulillah lagi bagus. Dapat setengah juzuk lagi bagus. Tak dapat juzuk 30 lagi bagus. Tak dapat juzuk 30, surah Ad-Duha sampai An-Nas pun dah bagus dah. Kemudian masuk yang keempat, tadabbur. Memerhatikan ayat-ayat Tuhan. Kita memikirkan ayat-ayat Tuhan. Kita mengkaji tentang ayat-ayat Quran. Tadabbur. Yang keberapa tu? Yang keempat. Afala yatadabbarun, afala tasma'un, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tanzurun. Engkau fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Lihatlah engkau tentang akibat yang telah diperolehi oleh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala. Tuhan suruh apa? Suruh tengok. Tuhan suruh apa? Suruh dengar. Tuhan suruh apa? Suruh kita fikir. Kau tak berakal ke? Tuhan tanya kat kita balik. Makna kata ayat Quran yang kita baca itu untuk kita dapat faedah dan juga manfaatnya, kita kena ulang kaji dia, kena fikirkan pasal apalah. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin liulil albab. Aku telah jadikan langit dan bumi itu untuk peringatan, untuk apa? Sebagai bukti, sebagai perkara-perkara untuk orang-orang yang berfikir. Seorang suruh tengok langit, seorang suruh tengok bumi, seorang suruh kita tengok. Untunglah kita ada mata, tuan-tuan. Kita nak kata orang buta tu tak dapat apa? Tak dapat faedah, rugi. Tuhan jadikan dia buta. Orang buta lah kurang dosa. Dia tak ada nak mengumpat, dia tak boleh nak tengok segala yang haram kan? Mana boleh kita kata tiap-tiap yang Tuhan jadi tu sia-sia? Betul ke? Tak boleh katalah begitu. Kata begitu rosaklah akidah kita dengan kalam. Allah jadikan sesuatu tu mesti ada manfaat dan faedah. Tak ada pun Tuhan menjadikan itu sia-sia. Segagahnya kita tidak tahu membezakan baik dan buruk kejadian yang Tuhan jadikan. Lain semua boleh fikir. Tuhan kata kaji dan tengok apa yang aku jadikan. Jangan kaji aku. Kaji aku, kata kaji zat Tuhan. Macam mana Tuhan ni dia bagi petunjuk kepada kita nak kenal dia kan. Sifat dia, PL dia ada kat kita. Untuk kenal dia. Melihat kita ada batasan. Melihat Tuhan ada batasan? Tak ada batasan. Jadi Tuhan tu melihat ke? Dengan mata? Dengan apa? Dengan penglihatan ya.
sifat penglihatan. Kita manusia gunalah mata, alat aja pun, tapi yang nak bagi lihat, dia juga lah. Jadi Tuhan perlu mata. Oh, Tuhan tak perlu mata lah kalau macam tu. Habis tu Tuhan perlu tangan. Dia kata pula, taklah juga. Oh, tapi dalam Al-Quran ada, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kalau macam tu, Tuhan pun ada tangan lah. Innallaha arsyistawa. Allah Ta'ala itu di atas istiwa. Dia ada tempat duduk dia, bersemayam. Hai, kalau macam tu ada kerusi lah Tuhan ni, ada tempat duduk, ada tempat pula. Macam mana kita nak faham tu? Tetap kita kata apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Macam tu. Jadi ulama salaf dulu kan, dia tak adalah takwil-takwil, tapi dia tahulah Allah Ta'ala ni tak sama dengan makhluk yang dijadikan. Berkalam Tuhan itu, sama ke kalam dengan kita? Kita kalam pakai lidah. Berapa banyak orang ada lidah tapi tak ada kalam, siapa bagi dia kalam? Tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Jadi Allah Ta'ala ini nak bagi tahu kepada kita kebesaran dan juga keagungannya agar kita boleh kenal dia. Adalah sesuatu yang maha berkuasa melampaui kuasa-kuasa manusia. Melampaui kuasa-kuasa kita. Melampaui apa yang kita tahu. Kita tetap ada batasannya. Cara mudahnya, apa yang kita tahu terbatas. Allah Ta'ala maha tahu. Apa yang kita boleh buat terbatas. Allah Ta'ala maha boleh buat segala-galanya. Kita benarkan segala-galanya Allah Ta'ala itu yang tak boleh dipikir dengan akal, yang tak termampu kita fikir-fikirkan, yang tak termampu kita agak-agakkan, yang tak termampu kita bayang-bayangkan. Walaupun kita bayang-bayang, dia dapat bayang-bayang. Sebab permainan syaitan ini amat halus. Dia boleh merosakkan kita tanpa kita sedar. Tak kala kita rasa kita hebat, maka kita rasalah dia punya jarum suntikan untuk merosakkan kita. Siapa nak bagi kita sedar? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ilham juga yang Tuhan bagi kepada kita untuk kita bezakan baik dan buruk. Mestilah kita tahu, ya Allah Tuhanku, cakap dalam hati. Kita cakap dengan Tuhan tu, kita yang maha mendengar. Allah Ta'ala maha mendengar. Kalau Allah Ta'ala maha mendengar, bolehkah makhluk lain tahu pula apa yang kita nak cakap dalam hati kita? Bolehlah kalau Allah Ta'ala tu izinkan kepada dia nak bagi tahu. Bolehlah. Tak mustahil pada Tuhan. Yang selalu nak buat mustahil tu kita je buat mustahil. Tuhan tetap dia boleh buat apa saja yang dia mahukan. Harus baginya. Kan? Maha berkuasa baginya sesuatu itu. Tadabburlah kita. Kita pun duk fikirlah kebesaran Allah Ta'ala. Kan? Besarnya alam ini, besarkah Tuhan itu? Okay? Tak terlampau akan fikiran kita. Macam Nabi Ibrahim, dia tengok bulan, dia tengok matahari. Kalau bulan dengan matahari ini ada, mesti ada yang maha menjadikan. Tuhan suruh kita baca Quran, tengok kita kisah Nabi Ibrahim supaya kita dapat mengenal alam tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuasaan dia, tentang kebesarannya yang tak boleh dipikir di akal kita, maka jadilah kita hamba yang tawaduk kepadanya, hamba yang maha lemah selemah-lemahnya kepada kita. Bila kita nak jadi kuat, Ustaz, kalau kita dah kata kita lemah, habis tu kalau kita dengan Tuhan kita dah kata lemah, Allah bagi kita kuat tak? Mesti dia bagi kita sikit punya. Yang kita boleh berjalan tu, yang kita boleh angkat tangan, yang kita boleh ke sana kemari. Dengan kudratnya lah juga. Tanpa kudratnya tiadalah berkuasa pada kita. Apa contoh dia? Bila kita dah mati, dah mati boleh orang angkat dengan tangan kita nak mandi kan lah. Orang angkat dengan kaki kita nak mandikan kita kan. Itulah contohnya. Yang kalau kita nak tahu sangat. Sebab itulah Nabi suruh kita pergi apa? Salah satu tanggungjawab kita apabila berlakunya kematian, kan? Apa dia? Wa itba'ul janaiz, dan ikut jenazah pergi ke kubur. Wa ziyaratul marid, dan ziarah orang sakit. Nabi tak ada suruh-suruhnya pun kita pergi dapat pahala. Tak ada. Mana maunya semua nak buat dapat pahalanya. Kalau semua dapat pahala, duk fikir dapat pahalanya. Allah Ta'ala tahu dah. Memang dapat baik, memang dapat pahala. Allah Ta'ala bagi kepada malaikat, ada kerja sebelah kanan dicatat. Yang sebelah kiri ada catat pula. Jadi, pergi sesuatu itu untuk kita gunakan akal kita. Pergi tengok orang mati tu, tengok. Bukan saja nak baca Fatihah, nak baca Yasin kepada dia. Bukan macam tu maksudnya sahaja. Ada lagi maksud lain.
Oh, cakaplah kat hati kita, yalah macam ni lah aku nanti. Aku nanti bila sudah keluarlah kita daripada sarungnya, kan? Ha, tinggallah jasad kita saja. Macam tu lah. Tak adalah kuasa kita. Mana pergi kita boleh jalan, mana kita hebat sangat zaman masa kita hidup dulu, tak ada dah. Siapakah manusia paling hebat? Kalau orang tanya. Mungkin kita nak jawab. Kalau kita nak jawab, senang je. Kalau manusia yang paling hebat itu apabila dia masuk ke dalam kuburnya sendiri dan dia boleh kambus balik dengan sendiri je. Itu hebat. Tu kita boleh tabik spring kepada dia. Selain itu, tak ada boleh jadi hebat lagi. Selagi itu kita kata tak boleh hebat, makanya kita tahulah bahawa kita ni tiada upaya. Melainkan yang maha upaya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi tengok orang mati, macam itulah keadaan dia. Tengok orang sakit, oh macam ni rupanya kalau orang sakit. Kalau kita tidak dapat memahami bab ini, maka kita masih lagi ada masalah kedangkalan memahami ilmu agama. Jadi kita kena banyakkan berbincang, banyakkan merujuk, banyakkan sembang-sembang dengan orang yang lebih tahu. Orang tu pun tak tahu pun. Kadang-kadang bila dia cakap, Allah Ta'ala bagi ilham kepada dia, maka bersambunglah hikmahnya itu kepada kita, terkesanlah di dalam hati kita. Tu bukan kerja kita, tu kerja Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala lah. Keilmuan kawan-kawan itu ada pada dia yang kita boleh kongsikan. Keilmuan pada ustazah tu jangan kita pukul rata je. Dia ni orang pekah. Ambil manfaat. Barangkali betul kata-katanya tu. Kemudian kita kaji balik. Mestilah ada keberkatan dan juga faedah-faedah yang kita tahu. Yang kita boleh kongsikan dan juga kita boleh manfaatkan. InsyaAllah. Dengan pengetahuan kita bertingkat-tingkat dari dalam Al-Quran ini. Yang akhir sekali ialah kita mengamalkan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang tak rugi itu ialah orang yang beriman dan juga orang yang melakukan amal soleh. Mengamalkan yang Tuhan suruh. Jangan buat apa yang Tuhan larang. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh orang buat baik, larang orang buat jahat. Nabi kata selemah-lemah iman ialah berdoa di dalam hati. Itu bukan tanggungjawab ustaz dengan ustazah. Itu tanggungjawab khalifah. Khalifah tu siapa? Manusia lah yang telah Allah Ta'ala jadikan. Siapa manusia tu? Kita lah yang mendengar. Itu tanggungjawab kita menyebarkan benda baik. Kalau orang tak nak dengar, tak apa. Jangan buruk sangka orang lain tak nak datang. Orang lain tu ada masalah dia. Doakan untuk dia. Allah Ta'ala berilah kelapangan kepada mereka itu supaya kami semua dapat manfaat. Kita lah yang hadir pada malam ini yang kita nak kena bagi tahu kepada anak-anak kita. Malam ni Abah nak cakap macam ni. Nak kongsikan. Tanggapan ilmu kita masa kita muda takat itu. Tapi pelan lama kita pelan tua, ilmu kita meningkat insya-Allah. Sampai kita meninggal pun masih lagi kita dalam berjuang menuntut ilmu. Rugi ke? Itulah kita katakan berbuat baik, berbuat kebajikan, suruh orang buat baik pada kehidupan kita, pada tanggungjawab kita kepada makhluk, tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala, tanggungjawab kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah dijadikan Tuhan kepada kita untuk menegakkan syariatnya dan juga meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Perjuangan Nabi Muhammad. Sebenarnya hakikat pemahaman itu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Sampai bila-bila pun, sampai kiamat yang kita nak kena teruskan. Kita sebutlah Nabi Muhammad dan Rasulullah SAW. Senang. Dua-dua ada dalam tu. Orang ni kadang-kadang dia salah faham. Kalau dia salah faham nanti dia tanya dia kita balik. Macam tu lah. Habis tu kalau Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad sudah meninggal. Habis tu yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya tu siapa? Orang yang mempunyai pengetahuan menjadi warisan dakwah Rasulullah SAW. Kita ni, kita teruskan saja sejarah perjuangan Rasulullah SAW tu. Suruh buat baik, larang buat jahat dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tauhid. Jangan ajar anak kita jadi takut pula. Allazina jahadu wallazina jahadu lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berjuang akan di jalan Allah Ta'ala akan diberikan petunjuk
oleh Allah Ta'ala tentang jalan kami. Jalan Tuhan tu siapa? Ihdinas siratal mustaqim, jalan Tuhan. Jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus? Jalan yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan kekasih Allah Ta'ala. Apa dia jalan Rasul? Tu yang kita manusia ni dia faham lain. Syurga nak atas. Syurga nak nombor 1. Amal kurang. Dah. Nak buat tu sikit, malas. Tapi nak syurga nombor 1. Berpada-pada lah, kita pun tahu kan. Kereta lama tapi nak pergi bawa 240. Itu salah kereta juga. Duit ada, belilah kereta baru. Pasal apa? Pasal apa kita nak salahkan kereta juga? Macam tu lah dia punya perumpamaannya. Amal kurang, nak duduk sebelah Rasulullah. Oi, Ramadan rajin mayang. Macam Ramadan tu dia ada Tuhan. Lain bulan tak ada Tuhan. Oh, bulan Ramadan itu keberkatan 1000 bulan. Betul lah tu. Nabi dah kata, baik memang balik bulan yang diberkati mesti ada manfaat. Tapi jangan kita buat ibadah ikut bulan. Kalau Tuhan kira kat kita, ini aku nak bagi kau oksigen banyak ni saja. Bulan depan banyak. Bulan ni bagi sikit. Kering kita. Untuk kira dengan Tuhan. Fikirlah sikit kat otak kita tu kan. Pelan-pelan lah kita. Sikit-sikit. Tingkat sikit-sikit. Iman itu bertingkat-tingkat tu, berdarajat-derajat. Dia boleh jadi sikit, dia boleh jadi banyak. Tak kala seseorang itu melakukan dosa besar lah contohnya, dia tak boleh buat kalau Tuhan tak cabut iman kepada dia. Itu yang dia boleh buat, zina ke contoh kan. Kemudian dia menyesal. Bila menyesal, Tuhan campakkan balik iman kepada dia. Itulah dia selemah-lemah iman. Bawa sekali. Tu kita. Bukan kita nak suruh kita buat baik, suruh orang tengok. Tapi kalau orang dapat tengok perbuatan kita, menjadi pengajaran kepada dia, bagus tak? Bagus kan? Tapi jangan kita takabur pula. Buat untuk, yang penting untuk kita, dan juga yang baik itu Allah Ta'ala tahulah. Dan Allah Ta'ala ni masa bila-bila pun Allah tahu je, dengar je pun. Kita tak doa pun, kita tak cakap pun dalam hati kita. Tapi otak berfikir, Allah Ta'ala tahu tak? Tahu juga. Otak yang berfikir, hati yang berdetik, mulut yang berkalam. Allah Ta'ala semua tahu. Yang tak tahu tu kita lah. Kecuali makhluk yang Tuhan nak bagi dia tahu, Allah Ta'ala bagilah dia tahu. Itu kita kena faham. Buat cuba-cuba sikit-sikit tengok macam mana. Sebab itulah kita bila mengaji, mengaji dalam sesuatu keadaan, ilmu fiqh contohnya lah kan. Ataupun ilmu apa-apa pun yang baik-baik tu kita kongsi dengan ahli keluarga kita dulu. Sebab Nabi Muhammad berdakwah yang terbaik sekali ahli kalangan kerabat-kerabat dia. Lepas tu baru para sahabat. Lepas tu baru keluar daripada itulah. Tapi kalau ahli keluarga kita sendiri tak nak dengar kan. Tak ada daya kita dah. Janji kita dah buat tanggungjawab kita. Kita bagi tahu kepada mereka. Contohlah. Bab apa? Bab bersuci. Ini baru cerita bab bersuci lah. Bersuci tu apa? Kita nak melakukan amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Bermula daripada fizikal jasad kita. Ini baru jasad tau. Belum cerita hati lagi. Hati lagi berkait apa? Berkait hati kita, berkait dalaman kita, berkait kita punya batin kita. Cara mudahnya apa yang kita makan. Mestilah sumber daripada yang halal. Ni baru cerita jasad kita. Yang kita nak kena bersihkan. Buang air kecil. Buang air besar. Ini kita ni nak kena kongsi kan. Kenapa kita nak kena kongsi, nak kena tahu? Sebab kita nak kena jadi expert. Sebab kita nak kena ajar anak cucu kita nanti. Ataupun orang yang baru kahwin nanti dia nak kena ajar bini dia buat bersuci. Ada berapa rukun nak pergi toilet? Ada berapa rukun bersuci? Bagi tahu. Bukan rukun pun. Kata orang putih, steps. Apa dia yang pertama? Masuk toilet. Kaki kiri. Yang kedua, baca doa. Yang ketiga, tutup kepala. Yang keempat, duduk. Yang kelima, buang air kat tempat dia. Jangan buang kat dalam lubang semak. Dekat lubang apa. Dalam hutan, dalam lubang tak boleh. 5. Yang keenam, berdehem. Yang ketujuh, menyucikan kemeluan kita. Yang ke-8, pakai kaki kanan. Yang ke-9, baca doa.
Berapa rukun? 9 rukun. Alhamdulillah, tahu dah semua. Tapi ada tak diamalkan? Tu yang cerita balik tadi, amal tadi tu. Oh, saya buat semua ustaz, tapi tak adalah yang ustaz cakap ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul lah tu. Habis tu nak cerita dengan anak bini kita nak cakap macam mana? Kalau tak ada nombor, macam mana dia nak ingat? Kita tahu kat dia betul-betul macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Nanti dia tanya balik, kenapa tak boleh berdiri ustaz? Kenapa tak boleh berdiri ayah? Kenapa nak kena tutup kepala ayah? Kenapa masuk kaki kiri ayah? Kenapa nak kena berdiam ayah? Macam ni nak jawab? Setiap satu-satu mesti ada jawapan. Nah, mana dia tak ada jawapan? Kalau tak boleh jawab, kita jawab juga. Minggu depan, Abah bagi tahu jawapan. Jawapanlah juga tu. Jangan diam aja. Berapa ramai yang saya tanya orang tua-tua. Orang dewasa lah saya tanya kan. Blur tu, blur. Anak dah ada dah. Anak ada banyak anak. Cucu pun dah ada. Bab bersuci tak lepas-lepas lagi. Lepas tu nak berkat baca Quran. Tapi bukan nak cari kelemahan. Tidak macam itu. Tapi kita nak mengulang kaji. Habis tu ustaz, macam mana saya punya bacaan ustaz selama ni? Macam mana sembahyang saya ustaz selama ni? Habis tu saya pegang Quran ni, tak sah lah, berdosa lah saya ustaz sebab saya mandi wajib pun tak betul ustaz. Saya ingat dah betul semua. Siapa yang betul dengan kau tu? Siapa yang betul kan? Siapakah seawal-awal cikgu kita bila kita datang haid orang perempuan? Seawal-awal ilmu agama tentang bab bersuci datang daripada rumah. Kita lah ajar anak kita yang kecil lagi tu. Bukan dah besar baru kita nak ajar. Dah besar tu jadi peringatan. Ulang kaji semula nama dia. Contohlah, tutup kepala lah. Kenapa nak kena tutup kepala? Dalam hadis Nabi kata, barang siapa tak nak tutup kepala, akan dilumuri dengan najis. Syaitan akan lumuri dengan najis. Lepas tu kita kata, tak nampak apa ustaz? Tu namanya adab. Kenapa kena masuk kaki kiri? Tempat yang tak elok mula kaki kiri. Nak keluar benda yang baik, tak elok semua kaki kiri. Yang elok semua kaki kanan. Tu namanya berkat. Kenapa nak kena baca doa? Sebab Nabi Muhammad baca doa. Suatu hari Nabi Muhammad ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kenapa nak kena baca doa? Sebab aku khawatir nanti dalam toilet aku terlupa mengingati Tuhan. Macam itu. Nabi Muhammad ni kan maksum. Ingat tuan-tuan yang Allah Ta'ala, puan-puan yang Allah Ta'ala rahmati sekalian. Nabi Muhammad, setiap Nabi Muhammad ini sabda itu gambaran untuk kita. Nabi Muhammad baca doa, kita kena baca doa. Cakaplah macam itu. Nabi Muhammad makan tangan kanan, cakap dalam hati kita, aku kena makan tangan kanan. Cakap macam tu. Barulah dia ada kesan dalam hati kita. Kata Nabi Muhammad SAW, mulakanlah suatu perkataan itu dengan Bismillah. Dengan menyebut nama Allah Ta'ala untuk mendapat berkat. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat apa? Kebaikan. Macam itulah, senang cakap kebaikan. Surah Fatihah kan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja. Kita tengok anak-anak kecil kita. Berapa banyak anak-anak muda kita, bapak muda-muda ni ajar anak kata, mulakan dengan Bismillah. Yang dia ingat baca Bismillah waktu makan. Tuhan aja pada waktu makan bagi rezeki. Yang berjalan, yang hidup, yang kau tidur apa semua, bukan Tuhan juga ke yang bagi? Kenalah baca doa juga. Nabi Muhammad SAW dah bagi kita doa. Segagahnya kita hafal tak hafal dia doa. Kalau tak hafal doa, sebut Bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju, menulis, tengok TV. Cakap dalam hati kita, barang yang baik beri manfaat pada aku, barang yang tak baik jauhkan pada aku. Ya Allah, ya Tuhanku, amin ya Rabbal Alamin. Doa lah tu, apa susah sangat? Dia ingat baca Quran, dia nak baca Bismillah. Itu kita kena perluaskan pemahaman kita. Naik kereta baca Bismillah. Allahumma subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Baca doa. Allahumma anzilni munzala sidqa. Nak turun kereta baca doa. Tu baca doa. Masuk rumah baca doa. Keluar rumah baca doa. Sebab apa? Kita kena baca Assalamualaikum. Kat rumah tak ada orang. Kita sebut Assalamualaikum. Kita lah ahli rumah tu, dapatlah kembali selamat kepada kita. Jangan rumah tak ada orang, kita tak baca, tak cakap salam. Tak boleh lah macam itu. Assalamualaikum. Dapat berkat kepada kita balik. Ucap selamat sejahtera kepada kita balik, insya-Allah.
Baru cerita pasal rukun bersuci lah. Jaga macam tu. Itu belum lagi cara nak cakap nak duduk macam mana. Nak lurut perut kita kat mana. Nak lurut kemaluan kita kat mana. Nak berdehem tu apa yang kita nak pasak dalam hati kita. Ini bukan ilmu hakikat ke apa ke. Jangan salah faham. Kadang-kadang kita dengar orang meninggal dunia dekat toilet. Kenapa? Rupanya dia slip kaki dia saja kan. Rupanya ada kaedah sains yang mengatakan sekian. Bila kita nak buang air besar tu, kat mana kita nak lurut perut kita? Lurut sebelah kiri. Sebab usus kita tu sebelah kiri tu. Sebab tu kena urut. Habis tu sains tu dia jadikan untuk apa? Untuk kita kaji kan. Untuk kita tengok kita punya tubuh badan manusia kan. Anatomi badan manusia. Kat situ. Patutlah kena lurut kat situ. Kita sakit perut. Pergi jumpa sakit perut, angin tak boleh keluar. Pergi jumpa tukang urut. Pak Mat tukang urut. Main sini. Dia duduk, dia ambil minyak angin, dia lurut perut kita. Terkentut-kentut kita. Kat mana dia urut? Sebelah pergi perut kita. Urat tu masuk angin. Kena berdehem. Berdehem tu sunnah Nabi, berdehem 3 kali. Ustaz orang perempuan samalah juga. Berdehem aje lah, apa masalahnya? Berdehem juga. Dia untuk mengeluarkan saki baki yang ada pada kemaluan kita. Lepas tu kena berdehem. Lepas tu dia akan keluar sikit. Berdehem tu. Lepas tu menggunakan tangan kiri. Menjaga kita punya kemuliaan tangan kanan kita kan untuk makan. Kita istinja semuanya dengan tangan kiri kan. Ini namanya apa? Ini namanya istinja, membersihkanlah kita daripada najis. Kalau buang air kecil tu kan, niatnya apa? Nabi kata innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu itu dengan niat. Walikulli imri'in ma nawa. Setiap sesuatu itu dengan apa yang dia niatkan. Adalah nama niat istinja kan. Nawal tu istinja lillahi ta'ala. Ustaz ni, mana boleh sebut lillahi ta'ala masa istinja? Betul lah tu. Betul? Betul? Tak boleh sebut sebab dalam toilet haram hukumnya. Habis? Dalam hati. Nama pun niat. Yang saya cakap tadi tu lapas. Lain pula ustaz ni ajar ni. Dulu kat sekolah dulu, lapas macam ni. Niat macam ni. Sama je. Sebab tu kita belajar tu umur 7 tahun. Jangan nak sama dengan umur 40 tahun. Sebab tu kena belajar sampai kita faham sikit dalam bab keilmuan agama kita. InsyaAllah boleh. Bukannya kita tak boleh. Yang tak boleh, aku istinja kerana Allah Ta'ala. Air kena saja pada kemaluan kita, niat lalulah. Niat sekali lah. Air kena je, cuci. Macam tu, senang aja. Kemaluan depan aja. Itu kalau buang air kecil. Apa niat lebih khusus? Nawaitul istinja'a minal bawli lillahi ta'ala. Aku istinja dari kencing kerana Allah Ta'ala. Nampak? Nabi baca doa Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah Tuhanku, berlindung denganmu daripada sifat munafik. Nabi baca doa. Buang air besar. Allah nawaitul istinja'a minal gha'it lillahi ta'ala. Aku istinja dari berak kerana Allah Ta'ala. Air kena saja pada dubur kita niatlah. Masuk lebih kurang setengah inci, 1 inci jari kita cuci lubang dubur kita tu. Ya? Dengan yakin bersih. Yakin bersih, tidak nampak ainnya. Tak ada berbaki. Buang air besar, buang air kecil. Itulah baru sempurna daripada jasad, baru bersih. Orang tanya kita apa beza bersih dan suci? Nak jawab macam mana? Cucu kita tanya kita ni, apa beza bersih dengan suci tu? Dia tak tahu. Tapi bila dia tanya soalan macam itu, Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada dia satu satu pertanyaan kepada kita untuk kita mengulang kaji, membuka mata kita. Betul juga kata cucu aku ni. Siapa aku nak tanya ni? Orang kafir pakai sabun juga ustaz. Bersih tak badan dia? Bersih? Kenapa orang Islam ni suci? Sebab dia ada apa? Dia ada niat lah. Kalau kita tak ada niat, sama orang kafir tu je lah pun. Habis apa beza kita dengan kafir?
Sebab tu Nabi dah pesan kepada kita setiap sesuatu itu dengan niat. Mesti dia niat. Apa saja yang kita buat lah. Lebih-lebih lagi pula perbuatan yang bertujuan untuk membawa ibadah. Ibadah. Bukan ibadah. Ibadah. Dah. Kenapa ustaz ni sebut lain? Sebab yang tanya tu tak ikut kelas pengajian online. Kita dah belajar dah. Lebih dah huruf dal pun dah lebih dah. Huruf jim pun sudah. Huruf sin dah sekarang ni. Ibadah. Ibadah. Huruf dal. Ibadah. Bau dah bersih dah. Kemaluan depan dan juga kita punya dubur. Kubul dan dubur. Bersih. Bersih dah. Bersih dah kan? Lepas tu, barulah kita berdirilah. Keluar kaki kanan. Rukun ke-8 kaki kanan. Rukun ke-9 kita baca doa Ghufranakallahumma zahab anil adha wa'afani. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah Ta'ala, jauhkan aku daripada penyakit-penyakit dan maafkanlah aku. Macam tu itu doa Allah Ta'ala. Membuang ni kita nak buang kotoran pada badan kita. Ya? Sebab tu kita buang. Itu kalau normal lah Ustaz, tu kalau normal lah. Kalau dia kencing hari-harian punya buang air kecil dan hari-harian punya buang air besar. Kalau hari-harian punya buang air kalau hari tu dia hadas besar, macam mana Ustaz? Nak niat macam mana? Jawapan dia, insya-Allah kita akan bertemu pada episod yang akan datang. Begitulah tuan-tuan, puan-puan yang Allah Ta'ala rahmati sekalian. Kita dah sampai ke penghujung kita punya bicara pada malam ini tentang 5 tingkatan ya, yang perlu kita faham untuk kita mendapatkan keberkatan di dalam ayat Quran yang kita baca, supaya kita dapat manfaat dan dalam ibadah kita. Ya, dalam ibadah kita khasnya lah ya, yang kita nak amalkan supaya kita berbuat sesuatu itu betul dan juga sesuai dengan tuntutan agama, tuntutan syarak kita, insya-Allah. Seperkara lagi sebelum kita menutup. Orang kata pertemuan kita pada malam ini, kadang-kadang kita lihat pada suasana yang ada sekarang ni lah kan. Apa yang kita nak kongsikan sebenarnya tentang keadaan kita yang menyempit, keadaan kita yang semakin tersepit, keadaan kita yang semakin orang kata susah, ya. Keadaan kita yang macam-macam orang di luar sana menghadapi pelbagai-bagai masalah. Ya. Kita pun cakap, yelah kan, tak kena kat awak mana tahu. Kan? Kalau tak kena dekat diri sendiri, mana yang kita nak tahu. Orang lain cakap lah macam tu. Tapi sekurang-kurangnya, tuan-tuan, puan-puan yang Allah Ta'ala rahmati sekaliannya, kita ini berusahalah untuk melengkapkan apa yang kurang pada diri kita. Biasalah, ya, manusia ini bila berada di dalam keadaan kesempitan, bila berada di dalam keadaan dia berada dalam keadaan kesusahan, ya, dia akan tercari-cari. Apa maksud tercari-cari? Mencari jalan penyelesaian, mencari-cari sesuatu yang boleh menyelesaikan masalah dia. Sebab itu Allah Ta'ala kata di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu ada masalah dalam sesuatu perkara itu, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala dan juga kembalilah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan juga ulul amri di kalangan kamu. Kita nak bagi pesan pada diri kita, kita nak bagi pesan kepada kawan-kawan kita, kita nak bagi pesan kepada sahabat-sahabat kita, kerana sesuatu yang berlaku itu sebab musabab dia Allah Ta'ala sajalah yang maha mengetahui. Tinggal lagi kita bersiap sedia untuk menghadapi sesuatu itu sekuasa-kuasa kita, sebagaimana yang Tuhan sebutkan kepada kita, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersiap sedia sekuasa-kuasa bagi kamu. Boleh jadi kita dapat kesedaran itu pada waktu kita susah ini, kan? Sebagai
satu persediaan untuk Allah Ta'ala nak bagi sesuatu kepada kita yang kita tak tahu pun apa dia. Nikmat apa yang kita nak dapat. Allah Ta'ala tak bagi kat dunia, dia akan bagi pada akhirat insya-Allah. Kerana kita faham macam itu. Mungkin dengan azam yang kita lakukan, dengan perbuatan kesungguhan yang kita lakukan kepada waktu susah ini, Allah Ta'ala akan ganti kemenangan untuk kita pada kemudian hari. Kerana Allah Ta'ala itu maha sangat luas rezekinya yang tak boleh kita nak bayang-bayangkan. Jangan pula kita nanti Tuhan bagi kita susah, kita tinggalkan Tuhan. Iza asabatuhum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila mereka itu ditimpa musibah. Nah, bila mereka itu ditimpa musibah, maka mereka itu cakap, ya Allah Tuhanku, aku datang daripada Engkau ya Allah. Pada Engkau lah aku kembali. Nampak? Kita tahulah. Itulah dia orang yang faham apa benda yang dia nak buat itu, kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Ta'ala. Orang yang ada masalah, kembalilah kepada Tuhan dia. Dia tahulah balik apa yang dia kena buat. Suatu hari, ada seorang hamba Allah berjumpa Hasan Basri. Wahai Hasan Basri, aku punya tanaman tak menjadilah. Hasan Basri cakap, istighfarlah kepada Tuhan banyak-banyak. Orang tu pun balik. Datang orang yang tak ada zuriat. Wahai Hasan Basri, aku ni tak dapat anak lagi lah. Hasan Basri pun kata, istighfarlah engkau kepada Tuhan. Orang tu pun balik. Orang yang ketiga pun datang. Wahai Hasan Basri, perniagaan aku ni tak maju lah. Istighfarlah engkau kepada Tuhan. Datang orang keempat. Wahai Hasan Basri, usaha aku kat ladang aku ni tak membuahkan hasil lah. Mungkin ladang dia tu kering, air tak ada. Hasan Basri kata apa? Istighfarlah engkau kepada Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kembalilah kepada Allah Ta'ala dengan kebesaran istighfar. Jadi, memanglah semua orang ada masalah hidup. Al-malu wal-banun zinatul hayah. Ya? Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan. Al-hayatu fitnah. Kehidupan itu adalah fitnah, adalah ujian. Jadi memang kita hidup ni dalam ujian. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan hidup dan mati itu untuk aku nak tengok siapa yang beramal baik. Liyabluwakum, ujian. Tuhan nak uji kita. Jadi kembalilah kita pada Tuhan. Jadi Hasan Basri itu kata senang, dia istighfar. Rupa-rupanya bukan dia cakap. Dia kata dalam Quran dia kata. Al-Quran kata suruh istighfar banyak-banyak. Barulah orang yang tak dapat anak tadi tu dapat anak. Orang yang perniagaan dia tak jadi dapat jadi. Perniagaan membuah hasil. Tanaman yang kering kontang dapat kering kontang. Macam apa orang kata segar bugar dia punya tanaman-tanaman. Itu rahsia istighfar. Dan lagi pula Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra. Katanya jangan kamu bunuh anak kamu kerana kamu takut kemiskinan. Kamilah yang beri rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sukanya membunuh itu adalah satu dosa besar. Tuhan kata kan. Kan sekarang ni ramai orang bunuh diri dah. Wa qatu nafsal lati ahramallahu illa bilhaq. Dan membunuh, salah satu dosa besar, membunuh jiwa yang bukan hak. Termasuk bunuh diri. Tak boleh. Dosa besar juga tu. Takut miskin. Jangan kamu takutlah ada anak tu, sebab setiap anak tu Allah Ta'ala bagi rezeki kepada mereka. Allah Ta'ala yang bagi rezeki kepada makhluknya. Jangan sampai kita berbuat sesuatu itu tanpa kita berfikir tentang sesuatu, tentang dia punya kesannya. Dan ketahuilah kita tentang sesuatu yang kita lalui itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ingatlah tu musibah yang Tuhan bagi itu sebagai ujian kepada kita supaya kita kena ingat kepada dia, melengkapkan mana yang kurang kepada kita supaya Allah Ta'ala bagi yang lebih sempurna pada masa-masa akan datang insya-Allah. Tu yang kita kena buat tanggungjawab kita tu. Pada waktu susah, kita ingatkan diri kita, ingatkan juga kepada orang lain supaya
Ingatlah kepada Tuhan. Ingatlah tanggungjawab yang Tuhan telah perintahkan kepada kamu. Ingatlah tanggungjawab yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan ke atas umat dia untuk buat sebagaimana yang Nabi buat. Kalau kita tak ada 4 sifat yang kita kena ikut macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis kita nak ikut siapa? Cakap bukan main nak ikut umat Nabi Muhammad. Tapi tak nak buat. Macam mana? Kita buatlah sergagah yang kita boleh, semampu yang kita boleh, insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala akan kurniakan sesuatu kepada kita sebagai ganti waktu kita susah dahulu pada masa yang mendatang, insya-Allah. Tuan-tuan yang Allah Ta'ala rahmati sekaliannya, moga-moga tazkirah dan juga perbincangan kita pada malam ini dapatlah kita sama-sama manfaatkan barang yang kurang elok tu, jadikanlah ia sebagai satu sempadan, janganlah diambil, ambillah yang baik-baik untuk manfaat diri kita dan juga ahli keluarga kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti pada suatu masa yang mendatang, belum tahu lagi. Saya doakan tuan-tuan semua beroleh kerahmatan, keberkatan dan juga kesihatan yang baik-baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, terhindar tuan-tuan semua dan juga ahli keluarga tuan-tuan semua daripada bala bencana dan juga wabak yang menyeksakan ini, insya-Allah. Jadikanlah ianya sebagai satu perkara yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Jadi begitulah keadaannya. Maaf daripada saya. Moga-moga anda semua dapat manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.